Itulah antara perkara yang kita sentuh. Dan di akhir kuliah yang lepas tu, kita bicara tentang malaikat mungkar nakir dan alam kubur. Cuma tak sempat nak bawa sandaran-sandaran dia. Kita cerita begitu saja. Malam ini sampailah ke bahagian kita nak tengok sandaran-sandaran. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam beragama ni kita mesti ada sandaran. Sandaran kita Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tu yang utama lah. Jadi kita tidak boleh nak percaya satu-satu benda kalau tak ada sandaran dia. Di malam ini saya bentangkan, kongsikan beberapa hadis yang bercerita tentang alam kubur ni, alam barzakh, malaikat mungkar nakir. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih, kuatlah hadis ni. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Anas, bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksud dia, sesungguhnya si mayat itu apabila diletakkan dalam kuburnya dan orang-orang yang menghantarnya pula mula kembali meninggalkannya, dan dia mendengar tapak kaki mereka, ketika itu tibalah kepadanya dua orang malaikat, lalu didudukkannya sambil berkata kepadanya, apa yang engkau pernah katakan kepada lelaki itu, iaitu Muhammad? Dia tanya. Jadi huraian dia lebih faham macam ni lah. Bila kita masuk dalam kubur, orang dah tanam dah. Kemudian orang yang tanam tu pun berjalan balik dah. Dalam mereka duk berjalan balik tu lagi, datang malaikat tadi. Berapa langkah dalam hadis ni tak cerita. Kadang-kadang ada orang cerita 7 langkah lah, berapa langkah. Dalam sandaran ni dia tak cerita berapa langkah. Yang dia cerita kita masih dengar lagi langkah-langkah tu tadi. Siapa dia malaikat yang datang tu? Dalam hadis ni tak cerita. Dia cuma bagi tahu dua orang malaikat, nama tak sebut. Nama tak sebut. Apa yang malaikat tu buat? Dia dudukkan. Dudukkan kita. Duduk macam mana tak tahulah. Mungkin orang bertanya, bolehkah nak bagi duduk? Kita dah duduk dalam liang lahat, dah terbaring dah. Kambuh dengan tanah semua, bolehkah nak duduk? Dia cerita ni dia berlaku alam barzakh. Alam barzakh dia tak sama dengan alam manusia. Contoh yang paling mudah, alam jin. Orang kata kat kita jangan masuk hutan tu. Tu ada kampung jin tu, ada kerajaan jin dalam tu. Kita pun nak pergi juga, nak cari barang lah, nak tangkap ayam hutan lah, apalah pergi. Hutan cukup punya tebal. Bukan hutan biasa, hutan di bawah ni kalau nak melangkah selangkah pun nak kena tebal dulu. Punya tebal. Jadi kalau orang nak berjalan, nak buat rumah dalam tu memang tak boleh. Tiba-tiba kita termasuk ke alam jin. Bila masuk ke alam jin, kita nampak lapang, nampak masjid, nampak rumah, nampak orang, luas kawasan. Sebab alam jin. Kalau alam kita tadi nak melangkah selangkah pun kena tebas dulu. Dengan pokok balak, pokok besar, pokok di bawah dengan duri semua kan. Tapi bila di alam jin lain. Kalau di alam kita tadi nak melangkah selangkah pun nak kena tebas. Di alam jin tadi tempat tu juga. Di alam jin tu kita boleh berlari, boleh berjalan. Tak ada pokok kacau dah. Lagi bila kita termasuk alam kita balik, hutan rupanya. Nak melangkah dah susah. Tadi bukan main lagi berlari dalam tu. Sama juga alam barzakh. Kita duk fikir secara logik, bolehkah duduk dalam tu? Bolehkah duduk, berdiri apa semua, bolehkah? Tu alam lain. Bila di alam lain, lain perbuatannya. Boleh nak duduk, tak ada masalah. Boleh bangun duduk. Dan ditanya. Dah duduk-duduk tu ditanya terus. Apa yang kamu kata tentang lelaki itu, Muhammad? Yang ni ada perbahasan juga. Malaikat dia terus tanya yang tu, adakah orang ni tadi dia nampak? Dalam ni tak cerita. Cuma dia cerita, dia tanya, apa kamu kata tentang lelaki tu, makna Muhammad tu? Adakah dia tiba-tiba lepas duduk tu nampak Nabi Muhammad? Boleh jadi. Ataupun dia tak nampak, tapi terus dia faham dia soalan tu. Apa yang kamu kata tentang lelaki tu yang nama Muhammad tu? Lelaki tu kan? Dia terus gambaran. Ataupun alam barzakh, dia boleh nampak terus Nabi Muhammad tadi. Kan Nabi Muhammad tadi mungkin lena atau apa, tidur kan, tak tahulah. Ada hadis-hadisnya. Dia terus ternampak. Ataupun Nabi Muhammad lalu ke? Ataupun memang Nabi Muhammad datang sendiri ke? Tak cerita. Dia cuma cerita, malaikat terus tanya, ni kamu cakap apa pasal lelaki ni? Lelaki itu. Lelaki itu iaitu Muhammad.
Adapun orang beriman, maka dia akan mengatakan, aku bersaksi bahawa dia ialah hamba Allah dan juga Rasulnya. Kalau orang beriman, oh, lelaki tu kan, dia tu hamba kepada Allah dan dia utusan Allah, pesuruh Allah. Lalu dikatakan kepadanya, kalau jawapan macam tu, malaikat pun cakap, sekarang lihatlah tempat tinggal kamu dari neraka. Sekarang Allah telah menggantikannya dengan tempat tinggal di dalam syurga. Sebab kamu jawab macam tu tadi, kalau tidak tempat kamu dalam neraka macam ni. Dia promosi dulu, dia tunjuk dulu ni. Tapi sekarang ditukar kepada dalam syurga. Kita nampak tempat tinggal kita dalam syurga tu. Oh, nampak, tak pergi lagi. Nak pergi dia kena kebangkitan semula, lalu timbangan, lalu titian semua. Cuma nampak dulu. Bila nampak kalau syurga tu seronok dah, kita dah seronok dah. Dia tunjuk dulu. Kalau tidak, tempat dalam neraka macam ni, bilik-bilik hotel dia macam ni. Tapi kamu jawab macam ni, ni syurga. Dia tunjuk dulu, promosi dulu. Coming soon. Rasulullah berkata seterusnya, kini si mayat itu akan dapat melihat kedua-duanya sekaligus. Dia nampak lah. Khatadah menyambung periwayatannya lagi. Telah diberitahu kepada kami bahawa si mayat itu kemudiannya dilapangkan kuburnya seluas 70 hasta. Ini satu hasta, 70 hasta. Orang yang jenis logik, orang etis ni, dia petikai, memang petikai, memang ada. Dia petikai, dia kata, cuba korek. Kami dah biasa tengok orang duk korek orang-orang kan, orang soleh ke orang tak soleh ke duk korek mayat depan ni, tak nampak luas 70 hasta apa. Situ lah. Jadi jawapan kita tadi alam barzakh. Sebab kita sembang alam barzakh, bukan alam manusia. Alam manusia memang nampak di situ lah. Tapi di alam barzakh tu orang tu luas. Macam alam jin tadi lah. Kita dah nampak daripada jauh, orang tu tersesat duduk kat pokok balak tu, terkepit situ lah. Tapi yang orang tu tadi sebenarnya di alam jin dia tengah terpesona. Dia tengok pemandangan, oh cantiknya pemandangan. Kita nampak dia, mai sini, nak tarik dia, nak pergi tak boleh. Dia duduk sesat situ lagi. Jadi yang tadi 70 hasta tu alam barzakh. Bukannya alam manusia. Kalau kita korek memang tak nampak luas. Nampak liang lahat tu lah. Diiringi dengan segala macam hijau-hijauan. Yang ni saya tak tahu. Minggu lepas pun cakap memang tak tahu. Apa benda yang hijau-hijau ni? Ada pokok ke, sinar ke, cahaya ke, apa tak tahu. Tapi adalah yang hijau-hijauan. Dah luas 70 hasta, hijau-hijauan pula dalam tu. Sehinggalah ke hari kebangkitan. Sampailah nak tunggu. Dah hancur bumi, datang hari kiamat, kita dibangkitkan semula, nak tunggu situ. Jadi keadaan kubur dia di alam barzakh tu macam tu lah. Luas 70 hasta dan kehijau-hijauan. Kemudian katanya lagi, adapun si kafir dan si munafik. Orang kafir, orang munafik pula, macam mana keadaannya? Apabila kedua-dua malaikat tadi mengatakan kepadanya, apa yang kamu katakan pasal lelaki itu, iaitu Muhammad, maka dia akan menjawab, aku tidak tahu. Aku ikut sahaja apa yang dikatakan oleh orang lain. Okay, tadi tak tahu nampak ke, ada gambaran ke, atau Nabi Muhammad betul datang ke, kita tak tahu. Tapi malaikat tanya, apa kamu nak cakap pasal lelaki ni dulu, masa kamu hidup dulu? Dia dah takut dah lah. Tak, saya ikut cakap orang je. Dia nak tarik orang lain lah. Tak, orang lain kata Nabi Muhammad ni bukan Nabi dah, agama dia bawa bukan yang betul dah. Ini orang munafik ni. Satu, orang kafir pun satu. Apa kamu cakap pasal lelaki ni? Tak, saya ikut cakap orang je dulu. Nak tahan diri ni. Jadi kedua-dua malaikat tu pun berkata, engkau tidak tahu dan tidak faham. Kemudian dia pun dibelasah dengan tukul besi ke telinganya. Macam mana rupa tukul besi tak tahu. Tapi tukul besi tadi dipukul ke telinga dia, lalu dia pun menjerit dengan suatu jeritan yang kuat sekali, sehingga terdengar oleh semua makhluk Allah selain manusia dan jin. Haiwan-haiwan dengar. Dia kena di telinga tu tadi. Haiwan-haiwan dengar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cerita tentang dengar oleh selain manusia dan jin ni dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibn Qayyim. Ni cerita Ibn Qayyim.
Dia kata sebahagian orang ada bawa haiwan ternakan mereka yang sakit perut. Dia tengok kuda ke, baral ke, kambing ke apa ke yang sakit perut, dia bawa pergi ke kubur-kubur orang munafik dan orang bukan Islam. Apa tujuan bila haiwan yang sakit perut bawa pergi ke kubur-kubur ni? Bila haiwan-haiwan ni dia boleh dengar suara dalam kubur. Bila dia dengar siksaan di alam kubur tu, dia jadi tak tentu arah, dia jadi panas badan. Bila suhu badan dia meningkat, sakit perut dia hilang. Cerita Ibn Qayyim. Ni bukan hadis, cerita Ibn Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Maksud dia orang zaman itu percaya haiwan ni memang boleh dengar dalam tu. Sampaikan kalau haiwan dia sakit perut, dia bawa pergi ke kubur orang bukan Islam, dia tahu dah kena siksa dah dalam ni. Haiwan tadi dengar, sampaikan haiwan tu jadi resah sampai suhu badan dia naik, sakit perut tu hilang. Kata Ibn Qayyim,